warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekali lagi mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mengizinkan kita di hari yang kelima minggu ni, iaitu hari Jumaat, pagi Jumaat, ya, untuk kita terus berkongsikan usaha kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Ya, apabila kita mengenal kalimah Al-Quran, insya-Allah dia akan bantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ya. Dan hari ini kita akan memulakan perkongsian ayat ke-22. Ayat ke-22 surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl, surah Lebah, iaitu yang bermula dengan ilahukum. Kita pergi kepada senarai itu, dan dalam senarai itu ya, ini, ya, kita akan melihat ayat surah 16 adalah surah An-Nahl ataupun suratul Nahli. Ayat ke-22, kalimah yang terbabit dengan perbincangan kita ialah ilahukum, iaitu kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha. Alif lam ha. Jadi ayatnya ialah ilahukum. Kalau kita nak highlightkan, kita boleh highlightkan dengan cara yang sama. Yang inilah, ya. Ilahukum ilahun wahidun fallazina la yu'minu nabil akhirati qulubuhum munkirah. Okey. Okay, so pertama sekali apa kita buat? Kita perbetulkan tulisan-tulisan di dalam kalimah-kalimah, ya, yang ada, supaya dia menepati dengan penulisan mengikut Rasam Osmani, ya. Jadi kita copy saja, ya. Kita boleh copy saja ni ke Lexilogos, ya. Sebelum tu, untuk pergi Lexilogos, kita kena clearkanlah, ya, apa-apa yang tanda kita gunakan dalam ni, supaya dia tidak mengganggu dalam menggunakan Lexilogos tadi. Kalau tidak, kotak merah ni kita akan nampak, ya, situ. So kita clearkan dulu, ya. Clearkan dulu tu dalam annotation. Bila kita share screen ni, dia ada annotation yang kita boleh gunakan tu, clear drawing, ya. So kita copy ayat ni dan pergi ke Lexilogos, ya, Lexilogos. Itu dia, ya. Dan kita copy dia sekali lagi untuk membuat pembetulan, ya. Yang atas ni ialah original dia, ya, yang menggunakan penulisan apa yang kita panggilkan Rasam Imla, ya, penulisan yang lama dulu, dan kita akan perbaiki, ya, tulisannya. Yang pertama sekali tuan-tuan boleh lihat ialah alif kecil di atas ilahukum lah, ya. Ilahukum, ya. Yang alif kecil ni perlu dipindahkan, ya, jangan letak di atas lam. So yang ni kita buat pembetulan di bawah terus. Kita clearkan dia, ya, dan kita gunakan sempang ni, ya, sempang ni untuk masukkan alif lam. Jadi kita delete dia dan letak alif kecil tadi. Okey, sekali lagi.
Boleh tak? Tak boleh ya. So dia kena bawa ke depan juga. Ya. Jadi pindahkan alif kecil tu daripada atas lam kepada selepas lam. Sebab dia berperanan sebagai huruf mat kepada lam. So dia perlu diletakkan selepas, bukannya di atas. Kalau di atas dia tak dapat nak berfungsi sebagai mat. Ya. So semua huruf-huruf mat perlu diletakkan selepas huruf yang tak dipanjangkan dalam bacaan. So ila hukum, ilahun, sekali lagi sini pun yang samalah. Ya. Kalau kita dah buat ni, kalau nak cepat kita boleh copy saja ya. Ambil yang dua ni, lam yang baris atas dengan alif kecil tu kita copy saja, kita gantikannya yang ni ya. Jadilah dia ilahun. Ya. Okey. Wahidun. Okey. Keyboard ni dia tidak ada tanwin tidak selari ya. Sepatutnya di sini ha tu mengambil tanwin yang tidak selari, iaitu yang biasa kita lihat dalam Al-Quran dalam bentuk 99 ya, tetapi keyboard ni tidak ada. Itu satu constraint yang kita kena gunakanlah ya. Dan dia tidak ada. Sepatutnya yang sebenarnya ialah 99. Itu dipanggilkan tanwin tidak selari ya. Yang ni default dia tanwin selari ni ya. Sebab dia tidak ada. Kalau tengok di sini tanwin ada satu jenis saja. Sepatutnya dia dua kali yang ni ya. Domatain tu dia 99 ya, sebab dia melibatkan idgham ma'al ghunnah. Apabila dia melibatkan idgham ma'al ghunnah, jadi sepatutnya dia 99 ya, tapi kita keyboard ni tidak ada. So kita guna yang apa yang ada lah. Begitu juga wahidun fallazi, wahidun ni sepatutnya pun 99 juga ya, iaitu tanwin tidak selari. Kita panggil dia tanwin tidak selari ya. Untuk yang ni kita gunakan sebab dia tidak ada di sini. Tanwin tidak, kita guna yang ada, tapi kita kena faham sepatutnya dia lah tidak selari. Macam mana tuan nak kenal sini ialah pertamanya kita mengenal dia membabitkan hukum. Di sini hukum idgham ma'al ghunnah, dia kena guna tanwin tidak selari. Kalau dia membabitkan hukum ikhfa pun tanwin tidak selari juga ya. Kalau nak confirm tu apa kita buat? Kita pergi ke ayat tadi. Ya, kita ambil penulisannya dalam Rasam Osmani di sini. Tuan-tuan akan lihat di sini ya. Itu yang saya maksudkan. Yang inilah tanwin tidak selari. Dia tanwin domah bentuk 99. Yang ni pun 99 sebab dia membabit hukum ikhfa. Ya, so bila hukum ikhfa dan hukum idgham ma'al ghunnah, yang ni idgham ma'al ghunnah, yang ni ikhfa. Ya, so kena gunakan yang tidak selari. Begitu juga di sini. Ya, tanwin bertemu dengan waw adalah idgham ma'al ghunnah. So gunakan tidak selari ya. Kalau saya nak tandakan sini boleh ya, iaitu yang ni. Okay. Dan juga yang ni lah. Ya. Kedua-dua tu adalah tanwin tidak selari, dan begitu juga sini ya. Tanwin tidak selari. Itu penulisan yang betulnya ya. Tetapi dalam leksikologi ni dia tidak ada 99 ya. So kita gunakan apa yang ada saja, iaitu dalam bentuk
tanwin yang selari. Okey, fallazina di sini bukannya alif, dia adalah hamzah wasal, jadi kita tukarkan kepada hamzah wasal. Alif yang berkepala sod ni adalah dipanggil hamzah wasal. So, tukarkan kepada dia ya. Okay, tengok ya. So original dia alif, so kena tukarkan kepada hamzah wasal ya, kerana sekarang ni tak ada lagi kalimah macam ni ya, iaitu fa yang disambung kepada alif tidak ada lagi. So penulisan yang sebenarnya ialah hamzah wasal. Allazina la yu'minuna, okey, bil akhirati, yang ni pun sama ya, tukarkan kepada hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey, itu dipanggilkan hamzah wasal ya. Okey, bil, okey, yang ini yang sini ini juga perlu ditukarkan ya, tetapi keyboardnya dia tidak ada hamzah di atas alif ya, hamzah yang di atas alif tu dia tidak ada ya. Tengok sini hamzah dia yang di atas alif tu pun tidak ada. Dia sepatutnya penulisannya, kalau kita tengok di sini tadi, cara dia macam ni menulisnya. Lepas lam yang sukun diikuti alif yang di atas hamzah yang di atas alif, tapi hamzah tu bukannya di hujung. Yang menunjukkan alif ni adalah huruf mat kepada hamzah. So hamzah tu dibacakan sepanjang 2 harakat ya. So sepatutnya penulisan dia macam ni lah. Ya, tetapi di dalam keyboard ni ya, keyboard ni dia tidak ada, tak dapat nak menulis macam tu ya. So tuan. Dia ke hamzah di tengah lam alif tu ke mat badal juga. Bil akhir. Dia bukan mat badal ya. Mat badal tu apa maksud dia? Ganti. Mat badal tu dia ganti ya, tapi yang ni bukan diganti, memang asal dia macam tu. Dia baca 2 harakat. 2 harakat. Dia baca 2 harakat. Bil akhirah. Al-akhirah tu memang tulisan dia bermula dengan hamzah yang diikuti dengan alif ya. Kalau tak ada alif lam ta'rifah tu, dia adalah hamzah baris atas yang diikuti dengan alif. Itu ya, akhirati. Dulu penulisan dia ialah cara inilah ya. Gunakan alif dengan tanda panjang macam dalam ni yang kita dah copy tu ya. Mana ini penulisan lama. So, penulisan baru dia sepatutnya dia ada hamzah selepas lam tu dan hamzah tu sebelum alif, bukannya di atas alif. Ya. Okey, so untuk penulisan kita sekarang kita ikut gunakan yang lama ni lah, sebab memang tak boleh nak ganti dia ya. Yang mana kalau ada ganti kita boleh ganti, tapi sini tidak ada. Ya, memang sini tidak ada. Ya, yang ada hamzah atas alif. Kalau kita ambil yang ni tak boleh, sebab yang ni dia tidak memanjangkan kepada 2 harakat ya. So kita biarkan dalam keadaan tu, tapi kita tahu dalam Rasam Osmani penulisannya sepatutnya macam ni ya, iaitu hamzah sebelum alif. Itu dia letak di tengah-tengah di antara lam dengan alif tu, bermakna dia adalah sebelum alif, bukannya di atas. Ya, kalau di atas alif dia di hujung ni. Itu hamzah berkaki alif dia panggil ya. Okey, khirati. Okey.
Yang ni adalah jar wa majrur, sebab itulah ta ni ta marbutah berbaris kasrah. Okey, qulubuhum munkiratun. Okey, cuba kita buat latihan sikit ya. Boleh tuan-tuan tengok apa yang perlu dibetulkan di sini. Siapa-siapa pun boleh jawab ya. Mim mati tu, mim sukun. Okey ya. Mim ni sekarang dia sukun bertemu dengan mim yang berbaris, so kita kena tukarkan dia. Hilangkan tanda sukun pada mim yang pertama dan mim yang kedua kita tasydidkan ya. Tasydidkan. Ya. Okey. Hukum ni dipanggilkan hukum apa dari ilmu tajwid? Islam al-Ghuruf. Idgham Mislain. mislain ya. Okey, idgham mislain betul. Dan satu lagi ialah Nun dengan kaf. nun yang sukun tu perlu dihilangkan sukun sebab dia bertemu dengan huruf K. Huruf K adalah salah satu daripada huruf ikhfa. Ya. Dia membabikan ikhfa hakiki. Jadi nun tu perlu dihilangkan tanda sukunnya ya. Dia bukan bermakna dia bukan nun sakinah. Dia masih lagi nun sakinah ya, tetapi sukunnya dihilangkan untuk menunjukkan yang sebutan nun sakinah tadi disembunyikan. Yang ini tadi dia hilang tanwin sebab apa? Mim ni dimasukkan. Ya, satu dimasukkan sebab tu dipanggilkan idgham. Satu nun ni pula nun sukun disembunyikan. Itu dipanggilkan ikhfa. So kita kena faham ya bezanya ikhfa dengan idgham, di mana kedua-duanya dihilangkan tanda dia ya. So tujuan dihilangkan tanda untuk membantu kita lah. Bermakna dalam konteks mim di sini ya, mim di sini dihilangkan terus sebab dia dah masuk kepada mim yang kedua ya, dengan tanda mim ditasydidkan menunjukkan mim yang ni telah dimasukkan kepada mim yang kedua. So mim ni terus hilang ya, digugurkan ataupun dihazafkan dalam sebutan. Dia hanya tinggal di dalam tulisan, tetapi kita tidak menyebut dia. So apa berlaku dalam tajwid, dalam pembacaan ya, so kita akan mim ni apa kita buat, bukan mim ya, ha ni, ha baris depan tu kita terus bacakan kepada mim yang bertasydid itu, bermakna mim yang ni sudah hilang ya. Kalau kita nak tu kita tandakan cross ni, crosskan dia, hilang dalam sebutan. Bila kita membaca tu pastikan hum ni kita sambung kepada mim ini ya, bukannya mim ini. Itu dinamakan idgham. Okey. Yang berbeza dengan kalau ikhfa ya, ikhfa dia walaupun hilang sukun dia tidak ditandakan, bukan bermakna nun ni hilang macam mim. Nun masih lagi disebut ya, dibacakan, tetapi pembacaan dia adalah dalam bentuk sembunyi, ikhfa. Ikhfa. Dengung dia ada pangkal hidung di hidung tu. Dengung kecium juga. Mestilah sebab dia huruf khasyum. Mim sukun ada ada kumpulan al-khasyum. So maknanya masa mendengungkan tu, dan dengung hanya boleh berlaku di rongga hidung ya. Dengung tak boleh berlaku di rongga mulut. So maknanya masa menyebut tu suara dan udara tu hendaklah dilontarkan ke rongga hidung ya, rongga hidung al-khasyum, supaya dia mendapat dengung tu ya. Begitu juga sini non sukun tadi. Ini adalah non sukun. Non sukun pun adalah huruf al-khasyum. Masa mengambil ikhfa tu, suara dan udara tu hendaklah dihantar ke
rongga hidung, ya, supaya dapat didengungkan. Jangan tahu dulu nun ni dia dengung ni paling tinggi, beza dengan nun ni dia Dia ni lagi tinggi, yang ada tasydid ni lagi tinggi. oh. Yang ni nombor 2, ni nombor 1, ini nombor 2. Dan dari segi dengung, ya. So sebab tu mentasydid biasanya kita akan dengung lebih pada yang tidak tasydid. Yang ni kita biasa akan dengungkan sepanjang 2 hingga 3 harakat lah. Aulanya ditinggikan lah. Ya. Yang ni dengung aula lah, ya. Dan ini dengung nombor 2, kita baca sepanjang 2 harakat sahaja, ya. So ini mim sukun kita kata kita hilangkan, hazafkan dalam bacaan. Nun kita tidak hilangkan, kita membacanya di antara idgham dan izhar. Itulah dinamakan ikhfa, ya. Dia tidak menyebutkan makhraj dan sifat nun sepenuhnya, dan dia tidak juga dihilangkan. So dia di antara, ya, di antara idgham dan izhar, ya. Di mana sifat-sifatnya tu disembunyikan ke dalam huruf kaf, melainkan sifat dengung saja. Ya, sifat-sifat yang dia ada, berapa sifat non sukun ni, dia ada 6 sifat. Ya, sifat berlawanan, dia tidak ada sifat tunggal. Jadi semua sifat tu disembunyikan dalam kaf, tetapi yang hanya dikekalkan sifat dengung khusyumnya saja. Itulah, ya, membabitkan munkiratun. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada, ya. Okey, kalau tak ada, kita boleh mulakan pengenalan kepada setiap kalimah di dalam ini. Yang pertama sekali ialah ilah hukum, ya. Ilah hukum ni tuan-tuan boleh lihat ada 2 kalimah kata nama, ya. Kata nama iaitu kalimah ismun. Pertamanya yang ni asalnya ilahun yang digabungkan dengan kum, ya. So apabila ilahun bergabung dengan kum ialah isim dhamir kamu semualah, ya, isim dhamir kum. Jadi ilahun tadi gugur tanwinnya. So bila dia gugur tanwin, kita tahu itu adalah tanda dia memainkan peranan sebagai mudhaf, ya, mudhaf. So bila dia mudhaf bermakna ilah hukum ni adalah idhafah, ya, idhafah. So kalau kita nak labelkan dia, kita boleh gunakan annotation ni, ambil teks di sini, ya. Kita nak describe ilah hukum tu, kita boleh typekan dia, ya. Ilah hukum adalah kalimah idhafah, ya. Buat pengenalan, ya, kalimah idhafah. Tapi dia terjadi dalam satu kalimah lah. Ya, ilah hukum kira dah satu kalimah lah. Satu kalimah yang digabungkan oleh 2 kalimah. 2 kalimah. So di dalam ayat ni dia kira satu kalimah, ya, sebab dia kalimah yang pertama. Dia pertama. Ini kalimah kedua. Ya, ilah apa? Okey. Ilahun adalah kalimah kedua. So ini ilah hukum adalah kalimah pertama. Tapi bila kita nak menerangkannya, kita kena terangkan dia sebagai gabungan 2 kalimah. Yang dua-dua tu adalah kalimah isim. Kalimah Arab dia ismun, Melayu cakap isim lah. Ya, dan daripada tanda tu boleh membantu kita mengenal, iaitu ilahun bertukar kepada ilahu, menunjukkan dia adalah ilah hukum ni menjadi idhafah. Kalau kita nak terangkan lebih terperinci ilah hukum ni dalam konteks idhafah ni, kita boleh terangkan sekali lagi, kita buat
penerangan di situ. Ambil yang ni tadi, kita boleh edit dia. Okey, kalimah idhafah ya dengan ilahun. Ini yang tag dia apa? Dia rumi saja ya yang boleh. Ilahu tu sekarang dia jadi ilahu lah ya. Mudhaf. Ilahu ni sebagai mudhaf. 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 Dia berperanan sebagai mudhaf. Apa makna mudhaf? Kalimah yang bersandar. Ya, yang bersandar itu dipanggilkan mudhaf. Dan kum ni dan kita terangkanlah ya sebagai mudhaf dan kalimah yang kedua ialah kum ni ya, KUM lah ya. Kalau kita nak gunakan apostrofi pun boleh lah, mana dia kalimah ilahun, tandakan dia ya, dan kalimah kum sebagai mudhafun ilaih ya. Mudhafun ini rumi ya. Nanti kalau kita nak bantu dengan Jawi, kita boleh pergi ke leksi logoh Jawi ya. Mudhafun ilaihi ya. Kalau nak menyebut ditanahi, kita buat mudhafun ilaih. Itulah cara nak mengenal kalimah ilahukum ni. Ya. Okey. Kalau kita nak tambah lagi cerita dia, dia juga berperanan. Ini yang saya masukkan, apabila kita mengenal kalimah, kita boleh menerangkan dia ya. Dia juga berperanan sebagai dalam konteks nahwu, dia berperanan sebagai mubtada ya. So okey, banyak penerangan tu yang kita boleh lakukan ya kepada ilahukum ya. So bermakna sekarang ni apa? Mubtada dia sebenarnya ilahu, tapi sebab dia sudah dirangkaikan sekali dengan kum tu, jadi keseluruhan kalimah ilahukum tu dikira sebagai mubtada lah ya. Sebab dia tidak boleh dibaca berasing, dia kena baca sekali, iaitu Tuhan kamu. So dia kena baca sekali. Jadi walaupun asalnya mubtada tu ilahu ya, tapi sekarang ni ilahukum sudah menjadi mubtada ya. Okey. Mubtada tu permulaan cerita ya. Ya. Subjek, dia mesti subjek lah perkara. So sesuatu yang memulakan cerita. Dia tak boleh tak boleh kata kerja. Kalau kata kerja bermula mencerita, dia bukan mubtada lah. So dia kena kata nama. Yang ini ialah Tuhan. Kita nak cerita pasal Tuhan kamu tu, dia lah subjek matter. Ya, perkara yang utama di dalam cerita tu dipanggilkan mubtada, dan dia mesti mengambil marfu' lah ya, sebab dia subjek matter. So kalau kita nak sambung lagi mubtada yang marfu'. Dia mesti ambil i'rab yang marfu'. Okey, apakah cara kedua kita nak mengenal dia mudhaf? Pertama tadi dia hilang tanwin ya. Dia tanwin sebab tu kita kata dia ilahun non ya. Okey. Sebagai ilahu. Tu dia. Satu je ilahu, okey. Ilahu sebagai mudhaf. Cara tanda kedua ialah dia tidak ada alif lam ta'rifah sebelumnya. Ya, dia tidak ada alif lam ta'rifah. Itulah dua tanda nak menunjukkan satu kalimah tu berperanan sebagai mudhaf.
dia tidak ada alif lam ta'rifah sebelumnya, dan huruf yang terakhir itu tidak bertanwin. Kalau original dia bertanwin, dia akan gugur tanwin. Nah, itulah tanda dia sebagai mudhaf. Ya. Jadi bila kita kata kalimah idhafah, apakah makna idhafah? Kita bolehlah bagi penerangan, iaitu sandaran. Itulah maknanya idhafah. Idhafah tu bahasa Arab. Ya, Melayu dia sandaran. Ya, ataupun kita kalau nak lebih kemas ialah pertalian sandaran di antara dua kalimah. Itulah dimaksudkan idhafah. Ya, apa yang masukkan sandaran ialah kalimah yang pertama yang ini perlu bersandar kepada kalimah yang kedua untuk memenuhi makna dia. Ya, kalau tak ada kalimah kedua, makna dia tergantung. Ya. Ilahun, makna dia Tuhan. Jadi Tuhan tu, makna dia tu macam seolah-olah tergantung. Ya. Dia tak penuh makna tu. Tuhan siapa pula? Kan? Tuhan apa? Banyak soalan dia. Ya. Dia memerlukan kalimah yang kedua. So bila ada kalimah yang kedua, di mana dia bersandar kepada yang kedua tu, maka makna dia menjadi sempurna. Ya. Makna Tuhan kamu. Barulah kita faham. Ya. Kalau Tuhan saja, dia tergantung. Ya. Kalimah tu tergantung makna. So kena ada kalimah yang kedua. Itu dia masukkan sandaran. Yang ini bersandar dengan kum. Kum tu disandarkan. So makna mudhaf ialah yang bersandar, dan mudhaf ilaih tu yang disandar, ilahi tu maknanya kepadanya. Ya. Kalau nak letak I pun boleh. Ya. Ilai, sorry bukan itu sini. Ilaihi. Asalnya ilaihi. Tapi dalam bacaan kita sebut ilaihi. Sebab kita waqafkan. Ya. Ini pengenalan kepada kalimah yang pertama. Ya, kita boleh letakkan. Di sini jatuh kalimah dia dua keadaan, dan isim bersebelahan, dan ada ke satu kalimah juga sampai 3? Ada. 3. Di sini sekarang ni matbuk khabar dengan mudhaf ilaih. Hanya dalam satu kalimah lah. Jadi adakah terjadi dalam satu kalimah ni sampai 3? Dia punya berlapis lah. Kalau untuk apa? Untuk idhafah ke untuk apa? Satu kalimah ni dia boleh jadi juga subjek, predicate, khabar, mubtada, khabar, dan juga mudhaf pun ilaih. Hanya isim bersebelahannya 2 sajalah. Dan ada juga ke isim bersebelahan kan. Adakah dalam keadaan yang sama satu kalimah dia akan jadi 3? Tak ada. Kalau katakanlah idhafah tu, kalimah yang kedua masih memerlukan sandaran, dengan adanya mudhaf ilaih yang kedua, boleh jadi 3. Jadi maknanya mubtada tu ialah 3 kalimah boleh. Sebab ada juga kes mubtada idhafah, kita panggil dia idhafah bertindih. Jadi sebab apa dia bertindih? Sebab mudhaf ilaih yang pertama tu masih tak lengkap makna dia. Dan dia memerlukan kalimah yang kedua supaya dia menjadi idhafah yang kedua. Dapat dulu. Kalau dia jadi idhafah kedua, maknanya dia akan rangkaian 3 kalimah lah. 3 kalimah sebagai mubtada, selepas tu barulah khabar dia. Dalam konteks ini mubtada dia, khabar dia ilahun ni. Okey, so kita berhenti di sini dulu, sudah lebih masa dia 7.45. Kita mulakan dengan mengenal kalimah yang pertama, ilahukum. Ya. Lepas tu kita akan sambung besok ilahun. Ya. So kita buat catatan yang sama seperti ini supaya tuan-tuan biasa dengan cara macam mana nak mengenal kalimah
dan menerangkannya ya. Kalau penerangan ni tuan-tuan kena praktis ya. Kena biasakan. Jangan tengok saja dan kata faham. Belum tentu lagi ya. Ukuran faham, betul-betul kita faham ya, buat penerangan dia. Sama ada secara oral ataupun secara tulisan. Itu ya, sebaik-baiknya dua-dua kena buat. Oral kena buat, tulisan pun kena buat. Kalau kita kemas dua tu, barulah sah kita faham ya. Kalau tidak kita rasa saja faham, belum tentu lagi. Ya. Okey, so hari yang ni kita boleh simpan dia, kita tekan saja cuma kita jangan lupa letakkan rujukan ya. Nanti kita nak merujuk dia ya. Yang ini tadi ialah ayat ke-16 surah ke-16 ayat ke berapa tadi, siapa ingat? 22. 22 ya. Okey, dan kalimah pertama lah ya. Kita hari ini membincangkan kalimah 1. betul lah. Ya. So ini kita boleh kalau ini kita adjust sikit. Kita adjust sikit bagi dia masuk dalam satu kotak betul ya, iaitu kita select dia, ambil balik, kita boleh kecilkan kotak-kotak ni, kita boleh kita boleh adjust ya untuk menyesuaikan penerangan tu supaya dia semua tu masuk dalam kotak tu. Dan baru tekan print screen untuk menyimpannya. InsyaAllah besok kalau kita tu kita akan boleh rujuknya balik sekali ya. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok hari Sabtu ya kita akan jumpa balik. Hari